wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi, Jannah Jalidar, menerusi Suara TV yang kini kami masih lagi berada di Negeri Melaka bersempena dengan Pilihan Raya Negeri Melaka kali ke-15. Dan bersama saya pada kali ini ialah Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, iaitu merupakan seorang ahli politik Malaysia, dan di peringkat akar umbi, beliau memegang jawatan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Ketua UMNO Bahagian Baling dan juga merupakan Ketua UMNO Cawangan Kampung Caruk Sikin Kupang Baling Kedah. Betul, Datuk? Betul. Dan pada peringkat parti pula, beliau merupakan seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan pernah Datuk melibatkan diri dalam kesukarelawan semasa menjadi pengerusi logistik Yayasan Aman Malaysia untuk bencana tsunami di Aceh. Ya. Saya pernah dengar tu ya. Dan pada tahun 2005. Kini Datuk Seri juga merupakan pengerusi Kelab Putra Satu Malaysia dan banyak menjalankan aktiviti-aktiviti bantuan kemanusiaan di dalam dan juga di luar negara. Selamat datang kami ucapkan kepada Datuk Seri kerana sudi hadir ke studio kami pada hari ini. Datuk Seri nampak macam penat, banyak aktiviti harian. Ya. KL balik, KL Melaka, KL Melaka. Tanggungjawab sebagai ahli parlimen di parlimen dan juga tanggungjawab sebagai seorang ahli majlis kerja tertinggi untuk menyokong semua calon-calon UMNO berada di negeri Melaka ini, negeri Hang Tuah. Jadi penat ni dah biasa. Kalau penat dengan berpolitik, berpisah tiada. So tak boleh nak komplain. Live with it, kata orang putih. Hiduplah dengan kepenatan tu, tapi insya-Allah yang penting yang akan hilangkan kepenatan, insya-Allah 20 hari bulan. Tanggal 20 hari bulan ni, tanggal keramat ni, insya-Allah kepenatan hilang. Saya yakin dan percaya. Secara kebetulan awak panggil saya, temu duga saya pada hari ini. Hari ini adalah genap 55 tahun hari jadi saya. Today is my birthday. So saya 19 November ni pada hari ni, so saya bekerja siang dan malam di negeri Melaka ni, berdoakan paling tidak 19 kerusi dimenangi. Dan saya kebetulan mak saya kata hari saya lahir pun hari Jumaat. Jadi hari ni hari Jumaat 19 hari bulan dan 55 tahun. Mana kata saya dalam politik Parti Keramat UMNO ni dah hampir 25 tahun. Jadi itulah signifikan saya pada pagi yang mulia ni. Pada pagi Jumaat ni saya pun tak ada plan, tak ada kertas, tak ada apa. Tiba-tiba Bob panggil saya, suruh datang sini, saya pun datang, jumpa awak. Alhamdulillah. Selamat hari jadi kami ucapkan kepada Datuk Seri. Nanti mungkin lepas ni kita boleh pergi cari kek ke, kita celebrate sikit. Saya nak kek saya tu pada 20 hari bulan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kemenangan di negeri Melaka adalah kek sebesar-besar tidak untuk hidup saya. Kenangan dalam hidup saya. Okey, baik Datuk Seri. Kita terus kepada persoalan untuk di permulaan ini, Datuk Seri. Datuk Seri dilihat antara yang paling lantang memperjuangkan isu tabung haji seperti penjualan aset, hotel dan juga tanah milik orang Islam di Parlimen sehingga menimbulkan kegusaran di negeri Melaka ini. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya yang berlaku tentang isu tabung haji ini sejurus selepas sepakatan mengambil alih pengurusan tabung haji. Soalan ini yang buat bulu roma saya naik. Saya bukan melawak sungguh. Soalan ni pun saya dah bergelumang apatah hati saya kan. Remuk dengan marah, dengan sedih. 9 hari bulan 5 tu satu tanggal yang cukup saya tidak akan lupa sampai saya meninggal dunia. Saya tak akan lupa. Sebab bukan sekadar saya bagi tenaga saya, jiwa raga, hati saya, setiap inci pergerakan saya dalam hidup saya tinggalkan keluarga saya untuk memperjuangkan tabung haji. I was there for 7 years, 7 tahun. Ya, daripada duit hanya ada lebih kurang 29 bilion, kita bawa naik sampai ke 64 bilion. Dengan hotel yang kita tak ada di Mekah, di Madinah, kita dah mulai ada hotel. Kita dah buat segala kebaikan demi kelangsungan para duyufur rahman, yakni tetamu Allah yang dikasihi rakyat Malaysia. Daripada 18,000 kota naik kepada 20,260 sehinggalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan yang ada kepada orang yang sangat dihina oleh Tun Dr. Mahathir pada hari ini, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak,
waktu ketika saya menjadi pengurusi tabung haji, lebih hampir 40,000 orang boleh pergi Mekah. Dalam rekod 20,000 lebih kota tambahan yang akan diminta oleh Datuk Najib setiap kali dekat-dekat 2 minggu, 3 minggu hari wukuf, Datuk Najib akan hantar surat. Saya yang jadi postman. Sebab itu saya cakap pagi Jumaat ni, saya bercakap ni yang melandaskan kulil haq walau kana murran. Bercakaplah kamu benar walaupun dia pahit. Ni bukan pahit, ni kebaikan untuk jemaah kita. Tak pernah pakcik-pakcik, tok imam dalam kampung, Bilal dalam kampung, penggali kubur, ustazah dalam kampung ni tak pernah terlintas dalam hidup dia akan dapat pergi Mekah, iaitu melaksanakan ibadah haji seperti tuntutan rukun Islam yang kelima. Yang dibuat itu mereka tak pernah terlintas sama sekali. Sebab saya sendiri pergi ke negeri Kelantan, di kawasan Pasir Mas, saya pergi ke kawasan-kawasan luar bandar. Ada pakcik-pakcik ni, imam-imam ni, bila saya bagi tahu, alhamdulillah, pakcik ada pasport tak? Ada dia tu. Dia bagi pasport dia ialah IC. Bagi dia dalam hidup dia, pasport tu adalah IC. Kenekap kenalan itulah pasport dia. Dia tidak tahu wujudnya pasport yang merah ni, buku ni, sebab dia tak pernah naik kapal terbang. Jadi orang-orang ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui seorang Perdana Menteri, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, yang ke-6. 5 Perdana Menteri sebelum ni tak pernah buat. Ni Perdana Menteri yang ke-6 ni Allah bagi buka pintu hati dia. Orang nak kata Aziz Lambung Najib ke, tak ada. Saya bercakap dia tadi melandaskan ayat Quran tadi, Qulil Haq tadi. Ini cerita benar. 5,811 orang pergi ke Mekah. Mereka IC pun tak ada. Jadi inilah yang kita buat untuk dapatkan peruntukan tambahan, dapatkan kota tambahan untuk mereka pergi. Dan akhirnya 22 bulan sewaktu Pakatan Harapan yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat waktu itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia maha berkuasa lah kan. So, Mahathir Mohamad. Inilah yang telah berlaku dengan adanya seorang ahli parlimen Bukit Gantang. Dia kononnya harimau berantai, tapi habis semua 22 bulan dijual. Sehinggalah 3-4 hari sudah saya menanyakan soalan kepada Menteri Agama yang baru, iaitu YB Ustaz Idris, ahli senator daripada Bukit Gantang, daripada Datuk Menteri dulu, masa Menteri dulu tu Datuk Mujahid ni dia parlimen sampai saya lupa lah. Dia menteri sekarang ni Ustaz Degis daripada negeri Perak juga. Jadi saya tanya dalam parlimen apa yang sudah jadi. Yang 29 bilion pinjaman sukuk diambil daripada tabung haji, dibayar, dan harta-harta termasuk hotel tabung haji semuanya dah ditukar nama. Sampai hari ini Kerajaan Pakatan Harapan dulu tidak memberi sebarang jaminan kerajaan. Dia cuma bagi, saya bacakan dulu surat Yang Berhormat Bagan, iaitu Lim Guan Eng, surat sokongan saja. Saya tanya dengan adik beli kereta. Dia suruh sesiapalah keluarga awak jadi penyamin. Bank suruh bagi penyamin. Sebenarnya kalau penyamin, yang penyamin abang awak ke, suami awak ke, sesiapalah, pergi ke bank kena sign perjanjian, agreement sebagai penjamin. Ini tidak. Ini contohnya orang yang penyamin ni bagi surat sokongannya. Saya menyokong untuk jamin. Mestilah bank itu akan tolak. Tapi dalam hal ini, tabung haji di bawah kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan mereka telah melepaskan. Dah 5 tahun ni, bayangkan dulu dia kata, kita ubah untuk 5 tahun. Nanti kita ubah balik. Tak apa, bolehlah ubah. 5 tahun, sekarang tak sampai 3 tahun, semua hotel tabung haji dah tukar nama. Dah pindah hak milik, dah tukar nama. Harta-harta tabung haji dah tukar. Duit tak dapat lagi. Dan 10 tahun lagi baru nak dapat duit. Anak saya, tingkatan 6 pun boleh berniaga macam tu. Sebabnya, tak payah bagi duit. 10 tahun saya ambil rumah awak, saya ambil kereta awak, saya ambil kedai awak, saya pergi semua tukar ke nama saya kata saya bayar awak dalam 10 tahun lagi. Macam mana? Dan jamin pun tak ada. Kalau saya mati, jaminan pun tak ada.
Itulah yang telah berlaku kepada tabung haji yang sebab itu saya kata bergemerlembang guru rumah saya remuknya hati saya, kita jaga tabung haji itu dengan punya baik. Dan saya boleh sahkan semalam secara kebetulan saya berhubung dengan salah seorang tertinggi pangkatnya dalam tabung haji. Datuk, kami sedih Datuk. Sejak Datuk pergi sampai ni hari, satu perniagaan pun tak ada dalam tabung haji ni Datuk. Macam mana kami nak bayar hibah dividen yang Datuk bayar dulu ni 7%, 8% kepada makcik-makcik ni? Kalaulah dia tak pernah pergi Mekah, saya dah pergi Mekah, bila saya buat perkiraan hibah tu nanti, untung 3 bilion, 34 bilion, 3.8 bilion, 2.9 bilion. Setiap tahun ni untung ni. Saya kata okey, makcik yang belum pernah pergi Mekah ni, kita bagi 5 campur 2, 7%. Yang Bob yang dah pergi Mekah ni, saya bagi dia 5% je. Sebab dia dah pergi Mekah. Tujuan kita, nama itu kita adalah untuk membantu jemaah untuk mempercepatkan mereka pergi ke Mekah, Tanah Suci, apabila dividen ini akan tokok tambah daripada simpanan mereka sendiri. Katalah dia simpan RM80, RM100, RM200. Tapi hibah ni tadi boleh melonjakkan, memendekkan masa. Kalau dia kena tunggu 8 tahun, sebabkan hibah yang setiap tahun kami bagi ni, dia boleh pergi Mekah dalam masa 5 tahun. Pendekkan 3 tahun. Ini yang kami buat. Sekarang ni, dengan kebesaran Allah SWT, tak tahulah sebab apa, haji pun tak boleh pergi sebab pandemik COVID. Kita pun tak tahu. Saya pun fikir, saya jenuh fikir. Sejak tabung haji dilahirkan, tak pernah rakyat Malaysia tak pernah pergi Mekah. Buat haji. Umrah tu adalah sebab-sebab haji. Ini dah 2 tahun tak boleh pergi ke Mekah. Harap-harap tahun ni dapatlah rakyat Malaysia naik haji, insya-Allah. Tapi balik-balik pada soalan awak tadi, memang saya sedih. Apa yang telah berlaku, saya dengan beraninya menyatakan ini adalah kerja-kerja Pakatan Harapan. Kerana apa saya kata? Sebab waktu saya ditahan, dilokapkan 11 hari, 12 hari, 13 hari, 12 malam. Seluruh negara, termasuk Bob punya kawan-kawan semua ni, tulis dalam dia orang punya media sosial, Aziz Rahim dituduh pecah amanah duit tabung haji. Aziz Rahim dituduh curi duit tabung haji. Aziz semua tabung haji. Dan sehingga dalam parlimen, bekas Perdana Menteri pun tunjuk kat muka saya, kata inilah penyamun, perompak, penyangak duit tabung haji. Waktu tu remuknya hati saya, apa yang saya buat untuk tabung haji, akhirnya ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri saya dan keluarga saya sehingga jadi begitu. Tak apa, saya redha. Saya redha, satu hari kebenaran akan berlaku juga. Sebab itu dalam parlimen saya mempertahankan dan saya tanya kerajaan Pakatan Harapan, di manakah manifesto kerajaan Pakatan Harapan yang lebih 60 manifesto, di antaranya 100 hari Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan. Di mana RCI tabung haji? Tak ada. Sememangnya ini adalah taburan fitnah untuk mendapatkan kerajaan ini, untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Kononnya kami ini semua pengotor, pencuri duit tabung haji. Di antaranya, dan RCI Felda, ini semua dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Rakyat jangan tertipu. Fikir balik, sekali kena tipu tak apa, takkan hari-hari kita nak kena tipu. Rakyat Melaka, tolonglah saya merayu. Orang Melaka ni berapa ramai, berapa puluh ribu dapat pergi Mekah. Zaman saya jadi pengurusi tabung haji dulu. Sebab saya tahu setiap negeri berapa orang yang dapat pergi Mekah. Kota tambahannya. Hari ini RCI tak buat. Sehingga kan sahabat saya yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Majlis Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, RCI ini yang dilaksanakan. RCI tabung haji dibuat. Jadi betul tak sampai 2 minggu, nasib yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Dan sekarang ini diteruskan. Dan minggu sudah, soalan yang saya tanya kepada Menteri, ini Menteri jawab, ada dalam handset. Menteri Agama hari ini jawab. Dia kata, Yang Berhormat Baling, kita dah wujudkan RCI. Tapi ada pihak-pihak tak setuju dengan nama-nama calon-calon pengurusi dan ahli lembaga pengarah RCI. Kami sedang buat perubahan, pertukaran nama. Lepas ni kita akan mula siasat. Dan saya nak disiasat.
Dan saya nak disiasat, zaman saya, alhamdulillah silakan. Saya akan menjadi saksi utama. Tapi zaman Pakatan Harapan juga harus disiasat. Di mana pergi 29 bilion itu, mana pinjamannya, mana sukuknya, mana garantinya, mana surat bondnya, penjaminnya, mana semua ni. Dan di mana, siapa yang beli. Tanah-tanah di Sarawak, harga tanah tu 200 lebih juta, 300 juta. Dalam jual dengan harga 100 juta lebih. Dan banyak aset-aset tabung haji dijual pada waktu zaman itu dengan harga yang lebih rendah. Malah ada juga harga-harga yang telah dimaklumkan oleh valuer, harganya contoh RM10 tapi dijual dengan RM6 di bawah harga paras. Kenapa? Ini semua ni RCI kena tentukan dan biar rakyat tahu, biar semua orang Islam kena tahu. Sebab wajib untuk saya untuk mempertahankan diri saya wa ima hatta wallahi wabillahi wa tallahi 1 sen duit tabung haji saya tak pernah curi. Dan baru-baru ini dalam pertanyaan sesi jawab dalam parlimen, saya tanya kepada Menteri Agama baru ni dalam masa sebulan, saya tanya, ada tak sebarang tuduhan terhadap sesiapa ahli lembaga pengarah tabung haji waktu zaman saya jadi pengurusi? Saya tanya, tolong jawab. Yang dijawab oleh Timbalan Menteri Agama pada waktu itu, ahli Parlimen Pangkalan Cepa, YB Datuk Mahzud, dia jawab, dia kata, setelah kami meneliti, setelah kami siasat, kita dapati bukan sama ada tuduhan, siasatan pun tidak pernah ada. Malah siasatan pun tak pernah ada. Apatah lagi tuduhan, termasuk kepada Yang Berhormat Baling yang sering kedengaran dalam Dewan ini, Yang Berhormat sebagai pencuri, penyangak dan penyamun. Ini jawapan dalam parlimen. Jadi saya bagi tahu, ramai, saya rasa saya dapat SMS dan WhatsApp hampir 700 minta maaf kepada saya. Termasuk blogger-blogger yang minta maaf kepada saya, Datuk, kami dulu tak tahu. Kami dengar begini, Datuk, maafkan saya. Kami nak jumpa. Saya kata, saya dah lama maafkan. Saya ni memang jiwa saya, jiwa kebajikan. Jiwa saya, jiwa kemanusiaan. Sebab itu misi kemanusiaan ni dah pergi lebih 20 lebih negara ni dah. Pergi Gaza pun dah 4 kali dah, kena tembak, Somalia semua. Masih lagi, nak pergi lagi, nak tolong lagi. Sebab jiwa saya macam tu. Jadi oleh kerana itu, saya dah maafkan mereka semua. Lama dah, saya tak kisah. Sebab saya tahu, yang penting keluarga saya, ibu saya tahu, keluarga saya tahu, isteri saya tahu, anak-anak saya tahu bahawa saya tidak ada sebarang. Mereka tahu siapa ayah, siapa suami mereka. Jadi tak ada masalah. Jadi dalam hal itu, saya nak bagi tahu tabung haji ini di antara satu-satunya wadah untuk umat Islam. Untuk meletakkan duit, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi sebab itulah Pakatan Harapan telah memulakan serangan terhadap tabung haji seawal 2016. 2016 kaitkan tabung haji telah rescue 1MDB. Tak ada. Wallahi tak ada. Kita beli sebidang tanah yang harga 180 lebih juta, di mana tahun 2017 kita buat valuation balik, untungnya dah lebih 30 juta. Masa tu dah 200 lebih juta boleh jual. Tapi sebabkan kami nak satu bangunan tercantik di tengah-tengah bandar, tabung haji kepunyaan semua umat Islam, sebab itu kita niat nak bangunkan satu bangunan tinggi dekat TRX, Tun Razak Exchange tu. Di situ kami nak buat. Ini adalah keputusan sebelum saya menjadi pengurusi tabung haji. Jadi apa pun saya nak bagi tahu, tabung haji adalah satu-satunya, tak ada dua. Only one and only wadah untuk umat Islam, rakyat Malaysia tercinta ini, apatah lagi dalam konteks keluarga Malaysia, kestabilan demi kemakmuran, tabung haji harus kita mempertahankan. Kita tidak rela dan tidak boleh jatuh wajib sebagai seorang Islam, rakyat Malaysia, untuk tidak mempertahankan institusi yang bernama tabung haji. Tabung haji adalah untuk membawa kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, apatah lagi seluruh dunia
malah raja, king yang sebelum-sebelum ini termasuk king raja pada hari ini, Raja Salman telah mengiktiraf tabung haji adalah yang paling baik dalam dunia dalam pengurusan jemaah haji dan umrah. Justru masa saya jadi pengurusi, Bangladesh hantar, Perdana Menteri dia hantar orang Bangladesh, Jordan, daripada negara-negara lain, negara Filipin, semua hantar datang ke Malaysia. Saya pernah berjumpa dengan tuan yang terutama Presiden Indonesia, Pak Jokowi. Masa tu dia nak wujudkan tabung haji Indonesia. Bayangkan 200 lebih juta orang nak pergi Mekah tu. Kita baru 20, yang ada orang Malaysia, orang Islam ni dalam 18 juta rakyat waktu itu. Jadi kita ni 200 lebih juta punya kerajaan datang nak belajar dengan kita dan suruh saya dengan rakan-rakan saya pergi ke sana memberi kursus kepada mereka dalam konteks berbuat tabung haji Indonesia. Betapa mulianya institusi yang bergelar tabung haji yang telah diturunkan, dihancurkan namanya oleh Pakatan Harapan pada waktu itu. Jadi hari ini biarlah RCI menentukan apa yang telah berlaku kepada tabung haji. Kalau tadi Datuk Seri meremang sebab soalan saya, sekarang saya pula meremang dengar jawapan daripada Datuk Seri. Saya bercakap yang benar. Betul. Terima kasih Datuk Seri sebab mendedahkan perkara yang sebenar. Jadi Datuk Seri masih ingat ekoran fitnah pembangkang terhadap isu tabung haji ni, ramai orang Melayu yang percaya sehingga ramai yang mengeluarkan simpanan di tabung haji. Jadi mengapa mereka sanggup menggunakan isu agama seperti ini hanya untuk berkuasa? Itulah. Komen. Saya masih ingat hampir 500,000 orang keluarkan duit. Duitnya hampir 5 bilion pada waktu itu. Pada waktu itu kerana kononnya tabung haji telah menyelamatkan 1MDB. Waktu itu Pakatan Harapan ini telah berjaya memfitnah tabung haji sehingga rakyat tak percaya pada tabung haji. Tapi alhamdulillah, tak lama mana, 6 bulan saja mereka yang letak keluarkan balik, berebut-rebut masukkan duit. Yang buat saya sebab ni, yang saya rasa sedih ni, makcik-makcik tu, ada pakcik-pakcik yang tak berdosa, dia dah patut pergi haji pada tahun 2018. Tapi oleh kerana fitnah ni terlalu berleluasa, sehingga mereka pergi tutup akaun. Selepas tu dia datang balik, letak duit, nak pergi Mekah tahun 2018, 2017. Akhirnya mereka kena tunggu lagi 20 tahun. Itu yang saya sedih. Umur dia dah 60, 70, 55, 50 tahun. Duit tu dia dah letak, dia nak pergi Mekah dah. Tapi atas fitnah-fitnah yang ditaburkan kepada tabung haji, sehingga memungkinkan mereka tutup akaun dan akhirnya mereka sedar ini adalah satu fitnah dan penipuan sama sekali. Mereka datang balik letak duit, merayu-rayu dekat kaunter. Bayangkan bila kaunter tekan buka je, makcik kena pergi tahun 20 tahun daripada sekarang. Tak pengsan makcik tu kat situ. Dia kata saya nak pergi dah tahun depan. Ya makcik tutup akaun, lepas tu makcik buka balik, makcik kena masuk balik queue, orang lain ambil tempat tu. Jadi inilah dosa-dosa besar yang telah dilakukan oleh pengkhianat, pemfitnah institusi tabung haji. Main politik mainlah. Saya pun berpolitik, saya pun ahli politik. Contoh, saya datang ke Melaka. Kami ikut SOP. Kami dalam perjumpaan, dalam mesyuarat majlis tertinggi, kita telah keluarkan SOP, peraturan. Kita wajib kena ikut SPR punya SOP. Kita tak boleh pakai baju-baju yang ada lambang, topi ke sana kemari, tak boleh. Tak boleh kempen ramai-ramai, tak boleh ke sana kemari. Kita jangan hentam lawan-lawan kita. Inilah di antara arahan. Jangan hentam sesiapa. Saya ni tak hentam, saya cuma cerita benda betul. Awak tanya saya pasal tabung haji. Awak tak tanya saya pasal politik semasa. Awak tanya pasal tabung haji sehingga titisan darah saya terakhir, sehingga saya masuk ke liang lahat, saya akan mempertahankan tabung haji. Sebab tabung haji adalah institusi bagi diri saya rukun Islam yang kelima. Saya tidak akan berganjak.
nak bakar saya, nak rebus saya pun, saya tidak akan berganjak. Tabung haji adalah satu perjuangan, wadah satu-satunya perjuangan untuk orang Islam. Jadi atas nama itu saya akan mempertahankan. Nama politik datang ke Melaka, kami tak burukkan sesiapa. Kami tak fitnah sesiapa. Kami tak panggil orang ni nama. Kami tak kata orang ni perompak. Kami tak kata orang ni penyamun. Kami tak kata orang ni pembelot. Kami tak kata orang ni pengkhianat. Walaupun ada. Boleh kami cakap dengan fakta. Tetapi amanat Presiden dan arahan yang dikeluarkan oleh Yang Maha Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan Datuk Zahid, kita tangan. Jangan hentam orang cerita segala kebaikan yang telah kita lakukan selama 60 tahun di atas nama Barisan Nasional. Dan 22 bulan kita dah beri kepada orang lain, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat dah boleh nilai. Rakyat dah boleh nilai bagaimana mereka memerintah negara ini. Report card terang-terang membuktikan. Report card Barisan Nasional, report card Pakatan Harapan, rakyat dah boleh menilai. Jadi kita tak mahu nak burukkan keadaan, kita cerita yang betul. Justru orang negeri Melaka, negeri Hang Tuah, negeri ini negeri yang penuh syarat dengan sejarah. Daripada zaman Paramiswaranya dengan Sultan Muzaffar Shahnya, mari pula zaman Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, sampai ke hari ini. Saya percaya ini semua ada signifikan yang tersirat di belakang yang kita tidak tahu negeri ini. Dan saya juga pulau besarnya, pulau besar kenapa ada di Melaka? Kenapa tidak ada di Terengganu? Kenapa tidak ada di Kelantan? Kenapa tidak ada di Pahang? Kenapa berada di sini? Sebab tempat pusat penghijrahan orang-orang Islam, Islam disebarkan di rantau ini semua ada sebab. Jadi sebab itu saya merayu kepada rakyat negeri Melaka. Jangan buat silap kali ini. Tolonglah. Saya dah pergilah. Saya terjumpa dengan masyarakat India, saya jumpa dengan orang Melayu, saya jumpa dengan orang Cina. Dari segi sudut percakapan mereka, saya tak habis cakap lagi, mereka kata mereka menyesal. Mereka menyesal apa yang dibuat. Dan atas segala dakwah fitnah pembangkang sehingga memungkinkan mereka terbabit. Betul. Tidak mengundi Barisan Nasional. Dia cakap dengan saya, umur dia 65 tahun. Seorang ni nama dia Ramasamy di Paya Rumput. Dia jumpa saya, dia kata, saya umur 65, tapi dia bahasa Jerman dengan saya lah. Awak tak faham bahasa Jerman tu kan. Dia cakap dengan saya, dia umur 65 tahun. Dia kata mak dia, ayah dia, datuk dia, nenek dia semua duduk kat estate tu. Okay. Semua adalah pengundi tega Barisan Nasional. Kali ini 2018, dia tidak mengundi dengan keluarga dia, 37 undi tak bagi. Dia rasa dia menyesal kerana dia terpedaya. Dan dia kata, Datuk tak payah cakap sama saya. Saya tahu saya akan buat, kali ini kita akan semua masyarakat India, kita akan undi Barisan Nasional kerana report card dia. Dan dalam hal ini untuk masyarakat India. Orang Melayu dah tentulah dengan BRIM-nya, dengan itunya, dengan tak pernah wujud, dengan pergi Mekah percumanya, semua ni masa zaman Barisan Nasional terbaiklah. Orang India ni juga menyatakan kepada saya bahawa tidak pernah ada mana-mana Perdana Menteri sebelum ini yang telah membantu masyarakat India waktu zaman Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak Perdana Menteri. Saya cakap, saya ulang lagi sekali ni, pagi Jumaat ni, tengah hari dah nak pergi semayang dah ni. Saya bercakap ni berlandaskan kulil haq walau kana murran. Tanyalah ustaz-ustaz, dia orang tahulah. Saya cakap ni kerana Allah, saya tak bohong. Ini yang mereka cakap, saya sampaikan. Jadi saya pun sampaikan kepada rakyat Melaka, tak kiralah orang Melayunya, orang Indianya, orang Cinanya, semuanya boleh fikir, boleh nilai report card kerajaan Barisan Nasional pada tahun sampai 2018, bulan 5 awal 2018. Sebelum itu semua Barisan Nasional memerintah negara tercinta Malaysia ini. Dengan hari ini, dengan kekuatan baru, suntikan semangat baru di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, yang membawa keluarga Malaysia dalam keseluruhannya, dengan kita tengok pada hari ini kestabilan demi kemakmuran rakyat dan negara Malaysia tercinta. Biarlah kita terjemahkan permulaannya
di negeri Melaka Hang Tuah ini. InsyaAllah, saya yakin dan percaya pada 20 hari bulan, saya merayu kepada seluruh rakyat negeri Melaka. Yang kenal saya pun saya rasa hampir separuh kot rakyat negeri Melaka ni kenal saya. Sebab saya ni, politik saya dilahirkan di Melaka. Kerana putera UMNO dulu dilahirkan di Stadium Hang Tuah. Waktu tu zaman yang amat berhormat Pak Lah, Datuk Seri Abdullah Badawi. Dia kata, Aziz ni perangai macam Hang Tuah berani. Kita kena lahirkan putera UMNO ni di Stadium Hang Tuah. Waktu itu Ketua Menterinya Datuk Seri Ali Rastam. Datuk Seri Ali Rastam lah yang membenarkan saya dan rakan-rakan 40,000 anak-anak muda. Turning point pada waktu itu 40,000. Masa tu Ketua Pemuda saya Datuk Seri Syamuddin, Menteri Pertahanan hari ini. Jadi kami lahirkan putera UMNO Malaysia di Stadium Hang Tuah, negeri Melaka. Bayangkan 40,000 anak-anak muda dihimpunkan dalam stadium itu. Bagaimana gahnya untuk memperjuangkan demi agama, bangsa dan tanah air untuk negara tercinta hari ini, keluarga Malaysia. Kestabilan demi kemakmuran akan kita langsungkan demi kelangsungan untuk menyambung perjuangan-perjuangan tersebut. Last but not least, saya nak betulkan puan sikit tadi. Betul, saya berjuang atas nama Kelab Putera. Kelab Putera 1 Malaysia. Betul. Bila Kerajaan Pakatan Harapan ambil alih, dia haramkan Kelab Putera 1 Malaysia. Apa-apa berkaitan dengan Malaysia, semua sadaqallahul azim. Tak apa, saya masih lagi pengurusi Biro Kebajikan UMNO Malaysia. Saya berjalan di atas pengurusi Biro Kebajikan UMNO Malaysia. Baru-baru ni saya pergi Gaza, saya pergi Al-Aqsa. UMNO memberi sumbangan $200,000 untuk membina balik Masjid Al-Aqsa dibom. Saya terima kasih kepada semua hakim-hakim yang telah meluluskan, meminjamkan pasport kepada saya sekejap untuk saya jalankan satu kerja fardu kifayah. Saya ke Al-Aqsa bagi bantuan $200,000 baru ni kena bom, dan untuk ke Gaza. Dah sampai pintu Gaza tak boleh masuk sebab dalam tu tengah masih lagi panas. Jadi saya balik, insya-Allah harap-harap hujung-hujung tahun ni kalau dah aman sikit, saya akan terus pergi lagi sekali ke Gaza atas nama Biro Kebajikan UMNO Malaysia. Sebab UMNO Malaysia dia orang tak boleh haramkan. Dia boleh haramkan Kelab Putera, tak apalah. Saya akan terus berjuang atas nama perjuangan. Saya sebut tadi, kemanusiaan, kebajikan, Aziz Rahim berpisah tiada. Saya akan membawa panji-panji Parti Keramat UMNO atas nama perjuangan dan kebajikan. Baik Datuk Seri, soalan terakhir saya. Semalam Tan Sri Muhyiddin mengumumkan Datuk Mas Emriati dicalonkan sebagai bakal Ketua Menteri Melaka oleh Perikatan Nasional. Adakah pengumuman ini mampu mengubah sikap dan pendirian pengundi, Datuk Seri? Ya, macam saya sebutkan tadi, kami telah ada dalam perbincangan kami majlis, kita tak mahu sebut pasal sesiapa. Itu hak separti mana-mana. Dia nak menamakan siapa, itu hak masing-masing. Kita menghormati dalam konteks sistem demokrasi perlembagaan, kita hormat. Tak apalah, sesiapa saja. Tapi kita pun dah umumkan awal-awal. Awal-awal kita dah umumkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman sebagai Ketua Menteri. Jadi Datuk Seri Sulaiman dah jadi Ketua Menteri. Hari ini pun caretaker untuk pilihan raya ini, beliau masih lagi caretaker. Jadi demi kelangsungan kemenangan, semua orang tahu Datuk Seri Sulaiman ni subuh je setiap masjid dia dah ada dah. Saya tak tahulah, saya difahamkan seluruh negeri Melaka hampir dia dah pergi dah semua masjid-masjid, setiap hari, setiap kawasan dia pergi solat subuh, dan dia dikenali. Dan sebagai seorang lelaki, untuk lari sana lari sini nak membangunkan negeri Melaka ni, saya yakin dan percaya Datuk Sulaiman can do wonders. Datuk Sulaiman boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab beliau. Dan kami dalam Ahli Majlis Tertinggi pun kita dah umumkan bahawa Datuk Sulaiman akan menjadi Ketua Menteri Melaka dan akan teruskan kerja-kerja yang telah beliau buat hampir setahun lebih ini. InsyaAllah kita doakan Datuk Seri Sulaiman akan diberikan kesihatan yang bagus, kuat, sihat, sejahtera dan sentiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah rakyat Melaka pun dah kenal beliau sebagai seorang pemimpin nombor 1 di negeri Melaka ini.
ayuh marilah kita kekalkan Datuk Seri Sulaiman untuk menjadi Ketua Menteri pada tanggal 20 hari bulan ni. Kalau dah menang, mungkin 21 atau 22, dia dah menjadi Ketua Menteri balik untuk meneruskan legasi perjuangan demi kestabilan dan kemakmuran dan kestabilan politik negara, dan keluarga Malaysia ni akan dapat dikembangkan dengan lebih pesat, dengan lebih baik, lebih maju negeri Melaka, insya-Allah. Baik, Datuk Seri, mengizinkan saya sebenarnya seronok berbual dengan Datuk Seri. Banyak sebenarnya input yang kita dapat hari ini. Tapi untuk terakhir ni, Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh banyak kali terakhir sampaikan, ini betul terakhir Datuk Seri, sampaikan kepada pengundi-pengundi di Melaka sebelum proses keluar undi esok, mungkin ada kata-kata akhir daripada Datuk Seri. Saya nak ingatkan sebagai orang pengalaman, tolong jaga IC tu, kad pengenalan. Kad pengenalan tu simpan baik-baik. Orang datang, dia kata nak bagi bantuan tu, bantuan ni. Dah tak ada bantuan dah ni. Itu semua satu bohong. Jangan kena tipu lagi. Dah banyak kali kena tipu dah. Simpan IC tu baik-baik. IC tu yang makcik panggil pasport dah, kad pengenalan lah. Simpan baik-baik dan keluar seawal yang mungkin esok. InsyaAllah jangan tunggu petang. Tak apalah, kejap lagi jam. Biarlah mak pergi petang lah. Jangan. Seawal mungkin kita pergi. Lagipun ini zaman normal baru. Ini kali pertama pilihan raya yang begitu ketat SOP-nya. Terima kasih kepada SPR kerana menjalankan tugasan tanggungjawab yang baik. Terima kasih kepada penguasa, polis, Diraja Malaysia, semualah yang terlibat, Kementerian Kesihatan, KKM-nya apa. Terima kasih. Saya ada banyak pengalaman dengan mereka dalam hampir 10 hari saya di sini turun naik ni. Saya teruja kerana kesabaran mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka demi negara tercinta ini. Dan sekali lagi, saya merayu, saya pohon sangat-sangat kepada seluruh rakyat Melaka tanpa mengira kaum, agama, latar belakang. Tak apalah, dulu pernah sokong mana-mana politik pun tak apa, tak ada masalah. Negara kita ni negara sistem demokratik yang berperlembagaan. Boleh sokong sesiapa pun, tapi yang penting undi Barisan Nasional, undi Kati, undi Dacing. Ini kena betul. Kadang-kadang dia kata Barisan Nasional yang banyak sangat nasional ni. Jadi undi Kati, Dacing tu yang dah 60 tahun dulu. Kepada masyarakat India, ella tuka wal tuka Roman Nandri, Kati ke ஓட்டு போடுங்க. நாளைக்கு எல்லாமே வெளியே வந்து காலையிலே வந்து ஓட்டு போட்டு பத்திரமா ஐசியை பத்திரமா பார்த்துங்க. யார் வந்து கேட்டால் கொடுக்காதீங்க. நாளைக்கு காலையிலே நீங்கள் போய் காலையிலே எல்லாமே முன்ன ஓட்டு பரவாயில்ல, 2018 பரவாயில்ல, நம்ம தப்பு செஞ்சோம் என்ன பரவாயில்ல, இந்த வாட்டி நம்ம எல்லாம் நான் எல்லாத்தையும் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், பாரிசான் நேஷனுக்கு ஓட்டு போடுங்க. ஏன்னாக்கா நம்ம பேர பிள்ளைங்க, நம்ம பிள்ளைங்க காலத்துக்கு நல்லா இருக்கணும். பாரிசான் நேஷனல் இந்த மலாக்கால நல்லா எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுவாங்க, எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்வாங்க, எல்லாத்துக்கும் kebajikan கிடைக்கும். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி நன்றி. வணக்கம். பாரிசான் நேஷனல் Dacing Katiga ஓட்டு போடுங்க. Baik, cukup lengkap Datuk Seri. Terima kasih kerana sudi datang pada hari ini bersama-sama kami di Suara TV, dan kita ingin ucapkan sekali lagi selamat hari jadi kepada Datuk Seri. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala-galanya buat Datuk Seri. Untuk itu, hari ini setakat ini sahaja dari kami Suara TV. Saya Jana Jaridar mengucapkan salam hormat dan Assalamualaikum.